Pak Nenek bukannya lama sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب. Punuh janalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan Abu Lahab sendiri pun punuh, ataupun terjemah Kelantan enggak, mapuhlah Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak memberi apa-apa, tidak memberi arti apa-apa pun kepada Abu Lahab harta benda dia dan perusahaan dia. Sayasla naran dzata lahab. Tak lama lagi dia akan kena salah, kena masuk, kena salah dalam api yang mempunyai pucuk api yang tinggi. Uram wa mar'atuh, sekali dengan isteri dia Ummi Jamil, hammalat al-hatab, sebagai perempuan yang selalu membawa kayu api, atau selalu melaga-lagakan orang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jidha hablum min masad, di dada dia akan diletak, akan dibekah
seutas tali yang dia buat daripada kulit batang tamar. Sallallahu alaihi. Ayat ni ayat Makki kita panggil, supaya ayat yang lain jugalah. So, ayat Makki mana ayat turun di Mekah, ataupun lebih disebut-sebut ayat yang turun sebelum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah. Yang keduanya, mula-mula start ayat ni menyupah lalu. Tabat yada abi lahabin wa tab. Hancur bola, punuh janalah kedua belah tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan dia sendiri yang bukan sekat tangan ya, dia sendiri pun punuh jana juga, hancur bola juga. Mula-mula sebut ayat tu menyupah lalu. Nak sebutnya bahawa menyupah, menyapung ni biar manusia, khasnya manusia yang tertindas. Manusia ni Allah Ta'ala buat semula jari lagi, dia tidak boleh orang buat kanak dia. Sama ada dia ni orang intelek ke, sama ada dia orang kapung ke, dia sedia kala lagi Allah Ta'ala beri kepada dia izzah bin nafsi. Dalam ilmu psikologi dia panggil izzah bin nafsi, kehormatan diri. Tiap-tiap orang merasa diri dia ni terhormat. Orang lain dia bahasa lagu tu juga, orang lain bahasa lagu tu juga. Tak kira orang miskin macam mana pun, dia akan terasa terhina kalau orang buat kanak dia. Lebih lagi, orang buat kanak dia nak lawan tak boleh. Ketika tu dia mesti luah perasaan kehormatan diri itu melalui menyupah. Menatan tu, menatan ni. Hak rajin menyupah ni, hak rajin menyupah ni biasanya orang yang terasa diri dia ditindas dan ditindih, dizalimi, dan dia nak lawan tak boleh. Kalau dia boleh lawan, dia lawan lah. Dia kocok orang, tapar orang. Tak payah menyupah dah, dia tapar. Kerana kepanasan hati ni, bila manusia nak tunjukkan kepanasan hati dia, biasanya dia tunjuk melalui kaki tangan. Patut dia sepak orang ke, dia tendang orang ke. Sepak, tendang, sapa, tumbuk, gocoh ni ialah nak luah isi hati dia pas bila orang tu buat kanak dia. Kalau nak tapa tak boleh, nak tendang tak boleh, kerana orang lebih gagah pada dia supah. Tak boleh supah depan, dia supah rumah dia. Menatan tu, menatan ni, dia tendang sini, dia tendang berapa. Itu tabiat manusia, tak kira manusia mana sekalipun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi bekerja kerana Allah perintah. Allah Ta'ala lantik dia itu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Mu tolong jelas Muhammad arti wahai yang aku turun padamu. Bila Nabi kita jalan ke tugas dia, ada orang lawan. Lawan ni bukan kerana benda dia kata ni salah, bukan kerana tak kena angin dia, kena angin kau betul. Apa nama ni, ada hadis bawah ni yang sebut sikit. أخرج البخاري بإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء وصعد الجبل فنادى يا صباحا. Imam Bukhari bawa sanad apa nama ni, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terbit keluar daripada rumah dia pergi ke Batha. Batha ni nama satu tempat di Mekah lah. Batha ni biasa tempat tu apa ni, anak-anak batu ni banyak. Biasanya bila air derah dia hilang habis segala tanah-tanah tu, tinggal air batu, tinggal anak batu comang. Tempat lagu tu disebut Batha. Fasa'id al-jabal. Nabi naik, Nabi pergi ke tempat tu, dan tempat ni dekat dengan Safa tempat kita pergi duduk Sein sekarang ni. Mana-mana orang pergi ke Mekah naik atas bukit Safa, dia kena renung sekejap. Ni lah tempat yang Nabi aku buat ceramah, permulaan ceramah Nabi kita buat waktu di Mekah. Dan boleh jadi tempat aku duduk ni juga boleh jadi tempat ni lah tempat Nabi aku duduk. Mana kita pergi sekalipun di Mekah tu, kalau boleh kita ingat dalam hati kita, khasnya waktu kita pergi ke Safa Marwah, ni lah bakal tempat Nabi aku, tempat aku jejak ni boleh jadi tempat Nabi aku berdiri zaman hari tu buat ceramah. Ceramah mula-mula start Nabi kata ya sabahah, ya sabahah. Sabahah ni kalau orang Arab kata lagu ni, arti gapo dia lah, bala kita pagi hari lagi, tak ada tengah hari lagi, bala mari dah pagi hari lagi.
Perkataan lagu ni bila orang Arab sebut, orang mendengar tu berasa ada masalah besar ni. Ada masalah besar, siapa kau ikat. Orang tu sebut ya sabahah. Waitam adik dari Quraisy menyebabkan orang Arab Quraisy yang menjadi tu yang punya Mekah ketika tu nya beri pun belakang keluar kecil besar tino jantan tua muda. Bila ramai belakang orang mari nak dengar ceramah Nabi ni, faqala ara'aytum in haddathtukum anna al-adwa musabbihukum aw masikum akuntum musaddiqiyya. Nabi kata tuan-tuan semua, ara'aytum, tuan-tuan semua cuba fikir, sekiranya saya beritahu pada tuan-tuan semua bahawa musuh pagi hari lagi mari dah. Jok ada malam, pagi hari siapa dah pak kampung kita. Au masikum, ataupun jok daripada pagi-pagi lagi petang dekat hari tadi siapa musuh kita. Akuntum musaddiqiyya, adakah tuan-tuan nak percaya ke saya? Nabi kata saya ni orang kena berlaku kapu ni. Hingga sampai Mekah panggil Al-Amin. Nabi tu orang kampung semua gelar dia Al-Amin, orang yang amanah. Dan gelaran ni gelaran orang kampung beri ke dia. Sebab kita kata orang ni orang panggil Tok Lebar, Tok Ayah, Pak Ngoh, Ayah Haji. Ni tak tahu siapa sebut. Tapi bila orang kata dia ni Tok Ayah, Tok Guru, maka satu perkataan hormat daripada orang kampung kepada orang tertentu. Nabi SAW ialah digelar oleh orang kampung sebagai Al-Amin, orang yang penuh amanah. Memandai pada orang Mekah ni banyak orang kena curi, merokok, menyamuk, minum arak, berzina, tak boleh tengok orang tino comel buat ambil ke dia. Jadi ucap hati habis. Tiba-tiba Nabi seorangnya ni keadaan tak mengaji, keadaan pok tak ada, mok tak ada, berjuh dia. Menyebabkan orang panggil Al-Amin. Orang semua tahu belakang dia ni tak rajin bohong, maka dia Al-Amin. Nabi menggunakan peluang orang hormat ke dia ni, menggunakan peluang orang suka baik ke dia ni. Dia kata hamba ni, kalau hamba kata musuh ada di belakang bukit ni, orang Arab tahu orang musuh-musuh ni nak perang, nak katok, nak tikam. Orang Arab tahu bahawa Mekah ni sejahir-jahir orang pun orang tengok kena ke orang katok tapau orang perang dok di zaman bila lagi orang Arab jahil belah mana pun hormat pada tanah Mekah. Ya kita pakai tanah haram. Bah lelah ni pun kita nak getah rupuk dia tak boleh. Sampai ke Mekah nak ambil batu sebutir buat balik tak boleh. Ada siapa dia buat balik tu cerita buat balik batu Mekah. Dia duk suka ke batu Mekah ni supaya kita pergi ke mana-mana gak buat balik. Orang tua kata kalau pergi keluar negeri tak boleh buat balik gapo, buat balik batu lah sebutir sebagainya. Jadi orang tu gamuknya berasa lagu tu tak teringat gamuk, tak tahu kau orang tak ada apa dia wayak kau bawa barang Mekah tak boleh buat balik. Batu anak batu tak boleh. Bila dia buat balik sebutirnya jadi penyakit, tak tahu nak buat. Akhir sekali tu bomba kata ada benda ni ada berapa. Jadi akhirnya dia teringat. Lalu gata balik. Jadi Nabi ni sebagai orang yang amanah, dan orang Arab pun tahu bahawa tanah Mekah ni tanah orang tak rajin bunuh, tak rajin perang. Tiba-tiba kalau hamba kata ada musuh, walaupun benda ni benda payah nak fikir belah mana musuh ada dalam di sebalik bukit Safa. Percaya ke tidak tuan-tuan? Orang kata percaya. Majarna alika kidban, kami tak pernah cuba pun, tak pernah dengar kabarmu ni tahu. Tapi kalau mu kata ada musuh Mekah ni pun tak apa, kami boleh percaya. Kalau mu ni orang berjudah. Siapa begitu? Itu cara Nabi kita ceramah. Dia guna apa maklumat umum yang orang terima belakang tu untuk apa ni, untuk faedah ceramah dia. Qalu na'am. Tuan kata ramai-ramai dia percayalah, walaupun kami tak boleh fikir musuh ni apa ni, orang askar ni musuhnya ada dalam negeri Mekah, tapi dah muayat kami boleh terima lah kerana kamu ni orang berjuru. Nabi ambil peluang orang terima belakang dia ni. Nabi kata gini tuan-tuan semua, qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Saya nak wayaklah dah tuan-tuan, saya Nabi. Kerja Nabi ni nadhirul lakum, nak wayak berita yang menakutkan kamu. Kan saya Nabi, dan tugas Nabi ni buaya bahawa depan kita ni ada neraka. Sebut kata neraka, sebut kata dosa, marah lalu Abu Lahab. Faqala Abu Lahab alihadza jama'tana tabban laka sa'al yaum. Kerana nak wayak ada neraka depan ni mu pipu kami.
Mu panggil orang pagi hari lebih pun tinggal makan minum, tinggal rumah tangga, mari nak rakyat muni Nabi. Tabban lak matir bunuh kata. Abu Lahab supah ke Nabi, tabban lak sa'ir yaum. Matir bunuh sepanjang hayat. Lalu fa anzalallahu tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah Taala waktu ayat dan guna bahasa yang diguna oleh Abu Lahab pada Nabi, bahasa tu juga diguna oleh Allah untuk Abu Lahab ni. Abu Lahab kata tabban laka, Allah Taala kata tabbat yada abi lahabin wa tab. Punuh janailah dua belah tangan Abu Lahab, wa tabba fakh dia punuh janai habis. Ni orang panggil jumpa buku dengan ruah. Mu supah, aku supah. Para hadirin semua, apa nama ni, sebut tu lah hari tu gege cokok nyapung ni azik nyapung. Tabat yada ni nyupuh lebih kurang lah. Kalau Tuhan dalam Quran dia nyupuh, pelik apa kalau manusia nyupuh? Maka kita ni orang mengaji Quran ni, kita reti ada masa kita nyupuh, walaupun nyupuh ni barang tak molek, tapi belah mana tak molek pun manusia ni ada masa dia kena nyupuh, nak pelepah isi hati dia. Lagi tak nyupuh, lagi besar nak marah. Dia tak boleh nyupuh sopa tegak lega rasa. Kalau tidak agak selesema tu bi ke hidung. Kenapa? Ada tekan, barang tekan. Dan kalau kita baca cerita dak buku-buku kedoktoran, doktor satu daripada cara dia berubah orang gila, orang panggil orang hospital gila, satu daripada cara dia suruh orang gila ni merau. Biar habis dia nak pupah isi hati. Kerana orang gila ni kadang-kadang kan orang buat kanak. Kerana tok lelaki buat kanak gila-gila ke diri bini. Bini buat kanak gila-gila ke diri tok lelaki. Anak buat kanak gila-gila ke diri pok. Jadi nak pupah tu cara doktor nak pelupah isi hati orang gila ni, dia suruh merau. Berderah. Biar letih. Tu biar habis segala isi hati. Jadi kita orang Islam, sama ada kita nyupah, kalau padangnya supah, atau lebih baik kita doa ni pagi-pagi kita baca qunut nazilah pada Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din, Allahumma ja'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Ini luahan hati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada umat-umat dia kepada rakyat dia. Allahumma ja'al sa'rana 'ala man zalamana. Tuhan, tolong balas bela kami terhadap orang yang pada kami. Allahumma dammirhum, hendaklah punuh janakan mereka itu, wa badid syamlahum, hancur leburkan pakatan mereka, wa farriq jam'ahum, dan kocak-kacirkan pakatan mereka, wa zalzil aqdamahum, dan kucak dan gegarkan pendirian mereka, wa sallit 'alaihim kalban min kilab, kira nyanyi-nyanyimu ni melekat mana hok ya perangai sepanyi ni belah punuh janai habis kalau mereka. Ini luahan hati orang Islam melalui doa nazilah, doa qunut nazilah. Ataupun kita doa tidak qunut nazilah ni, kita tindak baca subuh ya. Kalau mustahak kita baca zuhur, asar, maghrib, isyak, qunut habis. Dan buat klik pula ni di Kelantan ada qunut zuhur pula. Biar buat orang jahil kira apa ni. Kalau lalu ni kita qunut nazilah ketika subuh ya. Tapi ulama mengatakan boleh kita baca qunut ketika semaya zuhur, ketika semaya asar, ketika semaya maghrib, ketika semaya isyak, ketika subuh, apa di mana-mana kita boleh. Untuk nak luah isi hati daripada gati nyupuh dengan orang tak ada depan, baik dah kita luah isi hati kita, sumpuhan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut tabbat yada abi lahabin wa tab, mati bunuhlah. Dia bunuh janailah dua belah tangan Abu Lahab. Dua belah tangan pun dia sebut. Tubuh Abu Lahab sendiri pun dia sebut. Kerananya sebut tangan ni kerana biasanya segala kerja buatnya orang buat dengan tangan belaka. Dalam banyak-banyak anggota kita ni, tangan lah anggota yang paling aktif dalam buat sesuatu. Baik pun menanuk, menulis, apa saja buat rumah, apa saja pun guna tangan. Jadi tangan Abu Lahab yang jahat ni minta hancur leburkan. Itu pada tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan tabbat yada ni boleh kata ke surat apa ayat lazim yang biasa dibaca oleh orang kampung lah. Kalau semayang tak lepas pada kuliah tabbat yada. Yang bila ambo sebut apa nama ni, hak baca fiqh sirah itu tu. Apa ni? Nah, sakilat ka umuk apa ni, ada satu cerita yang timbul cerita apa nama ni, nyupuh tu hak ni sama-sama nyupuh belaka. Jadi kita kampung pun
tabatiada sama ada dia sedar atau tidak, hakikatnya dia menyupuh Abu Lahab dalam semaya, supuh ke Abu Lahab. Supuh dia lah Abu Lahab zaman hari tu, Abu Lahab zaman ni, Abu Lahab lama, Abu Lahab moden, supuh dah, sama-sama kena supuh belakang. Supuh ni kalau kita tak ada uang nak balas, kita negeri demokrasi, kita boleh balas dia melalui undi. Tak payah supuh mana lah, mari undi kita pakuh benda-benda yang menyusah ke dia, payah punuh jana habis 12 tangan dia ambil patah tubuh pun habis. So yang keduanya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak memberi faedah kepada Abu Lahab harta dia dan juga perusahaan dia. Tuhan sebut harta. Lepas pada disumpah ke Abu Lahab, dia kata, "Ya Abu Lahab, fitihmu tak ada apa. Hartamu tak ada guna siapa. Hartamu, kilanmu, perusahaanmu, segala perniagaanmu, segala koprakmu pun dah habis." Para hadirin semua, Tuhan pilih harta. Padahal atas dunia ni kita ada harta, kita ada anak pinak, kita ada sahabat, kita ada banyak perkara lagi, tapi Tuhan pilih harta ni kan apa? Kerana biasanya manusia ni dia melawan Nabi kerana masalah harta je. Jok zaman Nabi pas kelolon ni, pas ke mana, pas ke kiamat pun orang duk lawan Islam ni ki harta je. Ki subsidi, ki baju, ki anak ayah, ki anak tu, anak ni, ki tanah, ki lesen, ki balak. Ni semua jok daripada zaman hari tu pas kelolon ni harta menjadi titik perbezaan di antara orang beriman dengan orang kafir dan orang munafik. Mana-mana orang yang tidak memikir masalah harta, bukan dia fikir masalah iman, masalah dunia dan capuk akhirat, dia akan terima ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan mana-mana orang yang tumpu perhatian dia pada genok berah, orang panggil, pada puyuk nasi, pada poket, dia akan tolak iman. Sebab itulah Tuhan sebagai arkitek, sebagai engineer buat orang, dia reti benda apa orang nak berapa. Orang nombor satunya mikir pendek, dia nak harta je. Asal boleh ada duit dalam poket, asal boleh dia boleh pitih, maknanya mayat tak bayar boleh gilah, aku ada pitih dah. Itu dia masalah Tuhan tahu sebagai Tuhan yang buat orang, dia tahu sangat benda apa manusia nak. Pada orang mikir panjang jauh sampai ke akhirat, kalau wawasan kat wawasan sampai ke akhirat ni, harta jatuh nombor 2. Nombor 1 ialah iman. Kerana iman ni lah, bila kita beriman dengan naf karun, iman Allah, iman dengan malaikat, iman dengan kitab, iman dengan nabi, iman berapa hukum dan semua tu, dia akan tak nombor 2, harta nombor 2. Harta benda, anak pinak apa semua jatuh nombor 2 belaka. Nombor 1 je Allah Taala redha atau tidak dengan aku. Kerana aku tak sudah berjumpa dengan Tuhan. Harta banyak mana pun, walaqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah wa taraktum ma khawalnakum wara adhhurikum. Ni ayat ni ayat bila manusia ni berjumpa dengan Tuhan di akhirat kelak. Tuhan kata, "Mu mari sama sebatang karuh dia. Sebagaimana aku buatmu itu sebatang karuh, keluarlah perutmu tu mu sebatang karuh. Harta tak ada, nama pun tak ada. Tak ada apa sekarang. Lepas tu barulah mu besar panjang cari harta. Bila cari harta juga buat tumpu pada harta ni sampai mu tinggal kat aku. Hari ni pas Nabi harta aku beri semua itu. Mu mari seorang diri, tak tahu lesen mana, tak tahu balok di mana, tak tahu gaji di mana, tak tahu tanah padi di mana, tahu gapo mu mari jumpa dengan aku sama seorang wa taraktum ma khawalnakum ra azhurikum, dan mu tinggal belaka sebanyak mana aku beri pada kamu hari itu, tinggal belakang. Nyamik dan anak, nyamik dia orang, curi dia orangnya, begitu begini. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annakum fikum syuraka. Aku sekarang ni mu boleh tengok, tak ada dah benda-benda hak cepat mu gatal gitu. Atas dunia itu mu ada harta, mu ada pangkat, mu pengaruh. Hari ni pak warna harta, pak warna pangkat, pak warna pengaruh. Ini ayat ni kita baca dalam Quran, dia hak kita baca cederuh baru ni, ko terawih baru ni, tentu kita berjumpa dengan ayat ni. Sebab itulah ayat Quran ni kena baca serta-reti. Faham keadaan. Tuhan kata, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hey Muhammad, harta Abu Lahab ni banyak, tapi tak ada sikit abuk pun. Wa ma kasab, dan sebanyak mana perusahaan yang dia lakukan. Dia ada kilang tu, dia ada pekerja ni, dia ada ekspor ni, dia ada import ni, dia ada berapa. Tapi dengan sebab dia lawan mu, maka harta dia tak pakai kerja, perusahaan dia tak pakai kerja. Bila harta tak pakai kerja, perusahaan tak pakai kerja di akhirat kelak, apa nama kerja kita hidup dalam muka dunia. Kita duduk dalam muka dunia bukan boleh menukar langit.
Hidup sebentar, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, katalah 1000 tahun. Akhirnya mati juga. Bila mati masuk kubur, masuk jari 10. Banyak mana kereta, sebanyak mana pangkat, sebanyak mana cek, sebanyak mana accounting dah habis dalam muka dunia. Ini sepatah kala. Pada apa? Sebab itulah ayat-ayat Quran kita berjumpa, ya innal ladina amanu wa amilus salihati. Wa amilus salihati, as-salihati ada semua. Innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min. Segala orang beriman dan amalannya soleh. Segala orang beriman, segala amalan soleh untuk mereka aku siap syurga. Syurga ni dia beri kepada orang yang sifatnya dua kali. Pertama iman, yang keduanya amal soleh. Iman makna yakin. Tidak Tuhan tak ada innal ladina alimu wa amilus salih, tak ada dalam Quran. Apabila kita jumpa innal ladina alimu, segala orang alim, wa amilus salih, beramal salih, tak ada. Orang alim saja tapi tidak beriman, jangan diharap masuk syurga. Kalau orang jahil lebih lagi. Orang alim pun kalau tidak aman, kalau tidak beriman, tidak ada jaminan lahum jannah, itu tidak ada jaminan. Nak hidup atas dunia saja, tak apa, jahil tu okey, jahil belum tak apa, tak semaya ban mengucap pun tu boleh hidup atas dunia ni. Orang panggil babi dalam hutan, Nabi Mughallazah boleh hidup, boleh beranak, boleh berapa pun, tak ada apa. Tapi masalahnya manusia ni tak sudah dengan dunia. Tebal kita, walau usaha kita duduk atas dunia tak si mati pun dia mati juga. Kerana bakar kita ni bakar mati, dia Tuhan pun sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap makhluk bernafas dia mesti kecap mati. Sikit pun kena mati juga, saya kata. Kerana itu kita kerja aku. Nah, sebab itulah Tuhan sebut ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak beri faedah kepada Abu Lahab harta benda dia dan perusahaan dia. Mana kalau kita malah jadi Abu Lahab, kita buat kerja, kita buat perusahaan, tapi jangan perangai seperti Abu Jahal, iaitu melawan Nabi Muhammad SAW. Itu yang benarnya. Kerana Islam buat harta, Allah Ta'ala buat harta di muka dunia, nak beri siapa dia kalau tidak beri kepada manusia. Kita ni manusia, nak beri siapa dia harta getah ko, harta sawit ko, harta logam ko, petrol ko, berapa semua harta belaka ni tentu dia beri kat orang. Dia bukan cadangkan malaikat, bukan cadangkan jin, beri kat orang. Tapi nak suruh harta ni berguna atas dunia, siapa nak akhirat? Kalau guna atas dunia saja, pas akhirat apa khabar? Itu masalahnya. Apa tu tengok. Lepas tu dia bu, saya sela naran zatal lahab. Saya sela ni kalau orang mengaji Arab agak, dia kata dua perkataan berhubung. Sing sepatah, yasla sepatah. Sing mana lagi al-mustaqbal qarib. Sing maknanya tak lama lagi. Saya sela tak lama lagi dia akan masuk. Saya sela akan dibakar. Orang Melayu panggil salah. Salah ni api bawah orang duduk atas ni seksa. Kalau terjun dalam api, seksa seminit ya. Masuk dalam api gelepar mati dah ni. Tapi bahasa kena api duduk bawah, dia duduk atas ni, tak tahu bila bergelepar dudan sekali satu seksa. Orang tua-tua Melayu wayak jam hari tu. Jam orang Melayu perang dengan orang Siang. Berapa ratus tahun hari tu. Bila orang Melayu hok pala-pala pelima perang hok lawan Siang ni kena takak, maka kerajaan Siang bubuh dalam pagar. 50 orang sebut dia pagar, apa dia bubuh segerak getah datang. Dia tambung segerak getah datang pada cucu api segerak getah tu menyebabkan getah tu titik atau orang bau tu yo berapa dudan api di atas pas titik tu tak titik bunga api. Ni cara orang zaman hari tu buat nyanyo, buat azab, nak melepaskan dendam dalam hati, nak lawan aku sangat, ambil ni. Baik, hak ni tu kata saya sela naran. Tak lama lagi dia akan masuk api. Zatalahab, ia mempunyai pucuk api. Tengok cara Tuhan susun bahasa. Abu Lahab ni gelaran dia Abu Lahab. Nama dia apa nama ni? Gelaran dia gitu. Nama dia Abdul Uzza. Nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Al-Muttalib.
Jadi kira Nabi kita dengan Abu Lahab ni jadi buat darah kawan. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab ni Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Waris dekatna dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab muka dia comel. Muka dia comel macam cerah, orang kampung panggil Abu Lahab. Abu Lahab maknanya orang comel macam. Sebagaimana api macam, maka Abu Lahab pun comel macam. Orang panggil Abu Lahab. Allah Ta'ala mempergunakan Abu Lahab ini. Mu nama Abu Lahab ke? Mu orang panggil Abu Lahab dia comel dia. Tak apalah. Akhirat kalau aku bubuh neraka hok macam api comel bakamu. Cara mainan bahasa. Inilah satu daripada kelebihan Quran ini, bahasa dia comel. Kita orang pecekek ni, tok guru kau, ustaz kau, cikgu kau berapa, kita mesti perlu usaha juga biar boleh bahasa kita ni menarik perhatian. Lebih lagi kita sebagai tok guru, sebagai pensyarah, sebagai pendakwah, sebagai apa, guna bahasa-bahasa yang boleh menarik perhatian orang. Dia ni orang gelar dia Abu Lahab. Dia seronok orang panggil dia Abu Lahab kerana muka dia comel. Dan bini dia nya orang panggil bini dia nama Ummi Jamil. Jamil makna comel. Jamil comel. Maka orang panggil Ummi Jamil. Segala-gala comel ni dia berlaku. Comel dia nya. Maka sikit lagi dia sebut apa ni cara gelar. Walau bagaimanapun Islam didik kita supaya duduk atas dunia ni pun kena ingat kita ada akhirat. Ini cara didikan Islam. Didikan kebangsaan, sekular semua tak ada. Akhirat tak ada. Dia adanya ajarnya umur besar, makan sedap, kata comel, bini comel, harta banyak, ni yang ajaran. Islam mari ajar saya selana ranzatal hab. Tak lama lagi dia akan masuk api. Hak atas dunia ni dia wayak dah. Harta dia tak ada guna di akhirat kelak. Perusahaan dia tak ada guna di akhirat kelak. Apa namanya? Akhirat kelak. Lepas tu saya selana ranzata. Tak lama lagi di akhirat kelak dia akan masuk api. Situ tu orang kita lalu dah. Hidup dunia ni bersambung dengan akhirat. Cara Islam ajar, Quran ajar didik manusia supaya duduk atas dunia ingat kalbu akhirat. Saya selana ranzata lahab. Tak lama lagi dia akan masuk dalam api. Bila ni? Akhirat kelak. Zat lahab yang mempunyai pucuk api tinggi. Nama dia pun Abu Lahab. Dan api neraka aku cadang ke dia pun ada pucuk api, so dia mempunyai lahab juga. Dia campur dua perkataan itu menyebabkan kawan ni jadi malu pula. Lama kena orang dia panggil Abu Lahab. Abu Lahab muka macam ni. Bila mai Quran kata Zat lahab ni, tak ada susuk muka pula. Orang nak kata Abu Lahab lepas pada tu pun naik guru pula dah. Kan dia kata aku gelar dia pula. Ini satu kelebihan, satu perbezaan, titik perbezaan didikan Islam berbanding dengan didik lain. Ialah didikan yang sekular kita panggil ni, dia tidak ada pun ingatan pada akhirat, pada masyarakat. Sedangkan sama ada kita peringat tak peringat pun apa ni akhirat ni tetap ada. Jadi daripada kita tak bercara langsung, tak peduli langsung pada akhirat, lebih baiklah kita peduli. Kenapa? Kerana barang ni barang mesti berlaku. Sebagaimana kita waktu muda, jangan lupa ke zaman tua. Belah mana kaya, belah mana nelan, belah mana sehat sekalipun kena ingat zaman tua. Jangan duk joli, jangan duk berpoya-poya waktu muda mu kena cadang rumah sebuah, takut rumah kau berapa cadang, tika multi, tika berapa waktu tua, rumah mu ada apa semua sekali. Begitulah keadaan kita hidup atas dunia ni, jangan lupa ke akhirat. Saya selana ranzat lahab. Tak lama lagi dia akan masuk dalam api yang mempunyai pucuk api yang tinggi. Kemudian tuan kita ni sebut satu cerita. Kata dia wa kana baitu Abi Lahab qariban min bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana al-adha ashadda wa qad ruya anna umma jamil kanat tahmil ash-shawk fa tad'ahu fi tariq an-nabi وقيل إن حمل الخطب كناية عن سعيها بالأذى وامرأته حملت الخطب. Dan isteri bagi Abu Lahab ni, bini dia ni, kerja dia hari-hari bawa kayu api, bawa rebor kita panggil, giltok muka tangga Nabi. Pasal rumah dia dekat dengan rumah Nabi. Orang tina dia ni buat kena marah berdoa di kampung, ambil kayu-kayu api, duri berapa, rebor berapa, mai rebor.
depan tangan Nabi. Maka tu ayat wa imra'atu hammatal hab, Abu Lahab masuk neraka, bini dia hak selalu pun kayu api gitu muka tangan Nabi pun akan masuk neraka sama. Cara bahasa Quran tengok, lahab, hatab, dia cari dua perkataan yang bunyi agak-agak nak serupa dan tujuan dia lebih semaruk lagi. Tok lelaki dia nama Abu Lahab. Abu Lahab maknanya curah macam. Akhirat kelak pun aku bubuh neraka Zatul Lahab, ia mempunyai pucuk api. Dia pucuk api nak boleh kejadi tinggi molek, dia kena ada kayu api banyak. Maka sedang molek kayu api hak binimu ipung stok muka tangan Nabi tu, aku ambil kayu api tu lah tak dan neraka kelak bakar diri dia sendiri. Nak tengok cara bahasa guna apa ni, safra kita panggil. Itu cukup menarik. Yang menyebabkan bini dia ni malu, dia marah benar. Satu hari dia pergi jumpa dari masjid. Betul Nabi ada di sana dan Abu Bakar pun ada. Zukir Ali qala ibn Ishaq zukir Ali anna Ummu Jamil hamalat ashab hina sami'a man zalatiha fahira min hijarah. Apa namanya? Fafiya dia min hijarah. Bila Abu Lahab dan watina dia ni dengar khabar turun Tabbat Yada, dan Tabbat Yada cara tu yang sebut Tabbat Yada ni agak-agak syi'in. Dia orang Arab memang orang suka syi'in, suka patung, suka sajuk ni, suka sangat. Salah syi'in ni ada orang kata untuk maki hamu, dia naik marah lalu. Tu orang Arab. Kita lah ni pun kita juga kadang-kadang lah ni orang tak guna syi'in, orang guna surat khabar, orang guna TV, orang guna berapa. Jam hari tu surat khabar tak ada. Yang adanya ialah tukar patung, tukar syi'in. Jadi bila Abu Lahab dengar ayat ni turun, dia cara bahasa ayat ni tu Tabbat Yada ni ujung tu bom mati belakang. Tabbat Yada Abi Lahab, apa ni Abi Lahab wa tabba wa ma kasab zat lahab hamalatul hatab. Bom mati belakang ujung tu agak-agak syi'in. Dan syi'in zaman hari tu diperguna untuk puji orang, dan diperguna untuk hina orang. Maka bini dia terlalu amat susah hati, pergi ke masjid, genggam pergi ke masjid Mekah, anak batu penuh tangan dia, cadang nak pergi rembah atas muka Nabi SAW, nak balas doa batin. Lalu dia pergi, kata dia falamma waqat alaihima, selesai apa ke masjid, anak batu penuh apa tangan dia. Ya Abu Bakar, aina sahibu? Tanya Sayyidina Abu Bakar. Tikatunya Sayyidina Abu Bakar duduk sekali dengan Nabi duduk sekali dengan Abu Bakar. Entah macam mana dia pergi tak nampak Nabi. Dia tanya, aina sahibuka? Pahkuana sahimu, Abu Bakar? Qad balawani annahu yahjuni, kan siapa kata dengar aku bahawa sahimu ni duduk supuh aku, kata dia. Wallahi la wajatu la darabtu bihadzal fahri fa. Wallah kalau aku jumpa sahimu Muhammad ni, aku nak rembah. Anak pasir tangan aku ni rembah atas muka dia. Semua sarapat. Ni sebab tak jumpa cari Nabi, dia pun balik ke rumah. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, amma taraha ra'atka. Jadi pelik Sayyidina Abu Bakar kata, lagu mana isnakan Nabi dia cuma dekat dia, tak nampak hamba Allah. Lalu Nabi tanya, ya Rasulullah, amma taraha ra'atka, adakah mu fikir dia tak nampak mu? Qala ma ra'at. Nabi kata, dia memang dia tak nampak aku, kata dia. Orang panggil ilmu gaib, orang Melayu panggil ilmu gaib. Laqad akhadha Allah bi basariha anni. Kerana Allah Taala ambil mata dia supaya tak tengok aku. Nabi ambil cahaya mata dia tu hingga siapa tak nampak aku, kata Nabi. Faqala Abu Bakar, belum daripada belum pada Ummu Jamil siapa ni, dia tengok dah nampak Ummu Jamil mari muka-muka bawa anak batu secekok ni. Nabi kata apa ni, Sayyidina Abu Bakar kata ke Nabi, lau tanah haita la tu'zika bi syai'in. Dia kata, ya Rasulullah, kalau lari sekejap dia tidak akan tengokmu, dia tidak akan rembah atas muka mu nak pasir ni pasir ni. Maka Rasulullah SAW, innahu sayuhadu baini wa bainaha. Nabi kata tak apa, Allah Ta'ala akan sekat aku di antara dia dengan dia. Fa akhbarat, maka dia pun pergi bapak hatta waqafa ala Bakrin, siapa ke tempat Abu Bakar. Maka dia kata, ya Abu Bakar hajana. Maka dia kata, jadi bila siapa kat Sayyidina Abu Bakar, dia kata, pak mana saya ni? Bunyi khabar kata duk maki aku, duk supuh aku, duk sajak, duk syi'im kata wuduk aku. Nah tu. Jadi akhirnya bila dia tak tengok Nabi, dia balik.
Jadi apa nama ni, lalu mar'atka, lalu Sayyidina Abu Bakar tanya, dia tak nampak kamu? Qala la, Nabi kata tak. Mazala malikun yasturuni hatta walad. Dia kata ada malaikat seorang duk tuduh aku hingga sampai dia tak nampak aku, dan dia balik kerana dia tak nampak aku. Ni tak, zaman tua-tua tu amal raja dengan ilmu gaib. Ilmu gaib ni setengahnya kata jam yang kita ingat lagi pahlawan. Kita pergi waktu murid kerak Batam Mali, cocok dia tu pisang galo. Kita kecil-kecil tu benda lebih dia masuk lepas tu pahlawan ni ingat lagi. Ni cara mari duanu aja wallah alam, tapi ingat lagi kerak Batam Mali cocok pisang galo waktu murid. Tiko syaitan, tiko hatu banyak tu dan situ. Allah alam. Ini cerita-cerita jahiliah yang orang Melayu. Walau bagaimanapun Ummi Jamil nak pergi tebah Nabi atas muka dia dengan anak batu segenggang ni, tak nampak tengok kerana malaikat tuduh dia dan menyebabkan dia balik dengan cukup kecewa lah. Itu yang mau sangat. Jadi walau bagaimanapun ayat ni beritahu tak lama lagi mung akan masuk neraka. Pas pada tunya sebanyak mana kayu api, kayu rebah mau dibawa selama kini, kayu rebah ni juga akan dijadikan bahan bakar untuk bakarmu. Tijidiha hablum min masad. Tijidiha hablum min masad. Tekak Ummi Jamil ni akan dikerabak, akan diikat dengan tali yang dibuat daripada kulit tamar. Punya kita pun kelapa ni, zaman Jepun itu orang koyak kulitnya ni buat tali. Kulitnya tu bila kita sayek gitu, rendam air, katak-katak dia tubik orak dia begitu sekali kukuh untuk buat tali lembu kubah. Zaman Jepun kita tali pertama gitu juga. Tuhan kata bini Abu Lahab ni comel, orang panggil Ummi Jamil, ratu dah kita panggil lah, ratu Mekah comel gak Ummi Jamil lah. Tekak ni ada gelas tekak. Akhirat kalau Tuhan kata gelas tekak tu akan dibuat, dia akan diganti dengan tali kulit tamar. Cadang apa? Cadang kau ganti pada tali hok dia ikat rebah. Dia ambil rebah ikat dengan tali, mari tak umur Nabi. Tuhan kata apa? Kayu tu pun akan aku jadi bahan bakar, dan tali tu aku tukar akhirat kelak dengan tali yang dibuat daripada batang tamar yang cukup berduri, yang cukup pedih, yang cukup berduri berapa tu, aku akan ganti apa ni? Gelas tekak dia. Lah ni macam ni pakai gelas tekak emas lah berapa. Akhirat kelak aku nak ganti gelas tekak tu dengan tali apa nama ni, kulit tamar, cadas mudah dia berkah kaya hati saya kata. Ni ejekan ataupun torture dan kita panggil torture daripada Allah SWT pada orang yang melawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia reti bahawa segagah-gagah manusia atas muka dunia ni gagah Ta'ala lagi, sebab mereka sebut semula samsing manusia di muka dunia ni samsing Allah Ta'ala lagi. Tak kira lelaki, tak kira puan, jumpa Tuhan di akhirat kelak, disapu bersih lah. Jadi bila kita baca Tabbat Yada, buat ayat semaya ke buat berapa ke, kita kena ingat cerita ni bahawa orang gagah belah mana ke akhirat kelak bila berdepan dengan Tuhan, kalau dia atas dunia melawan Islam ni jadi. Tak kira Abu Lahab dulu, Abu Lahab sekarang, tak kira Ummi Jamil hari tu, tak kira Ummi Jamil sekarang, bila berdepan, bila melawan Nabi kita Muhammad SAW, maka inilah kejadian. InsyaAllah bila kita baca ayat ni, kita renung sekejap bagi membolehkan kita sedar keadaan. Dan kita baca salah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat semua ni ayat pendek-pendek. Dan ayat ni tentunya ayat turun di Madinah. Turun di Madinah, arti turun lepas pada Nabi kita berhijrah ke Madinah. Ayat ni juga menerang pada kita berita baik. Tadi berita baik juga untuk Nabi. Kerana Tabbat Yada tadi berita baiknya, walau belah mana Abu Lahab lawanmu, belah mana laki bini bekerja sama untuk lawanmu, orang ni
atas dunia bila lawanmu di akhirat kelak pandailah aku buat pada orang ni. Lega juga hati Nabi, lega juga hati kita. Sebanyak mana orang yang melawan kita sedangkan kita ni memperjuangkan Islam, lawan juga akan berjumpa gerah dia. Segala kekayaan dia, segala pangkat dia semua tak ada guna belaka. Ma'arna anhu maluwa makasab. Baik, ayat ni yang pula Tuhan sebut idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan negeri Mekah pun dapat dibuka, buka pintu kota Mekah ke, buka pintu hati ke, tak apalah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan ketika bila mu tengok manusia ni masuk dalam agama Tuhan ni berduyun-duyun, fasabbih bihamdi rabbika, hendaklah kamu tasbih memuji-muji Tuhanmu, wastaghfirhu, hendaklah kamu minta ampun daripada Allah dosa, innahu kana tawwaba, kerana Allah ni memang sangat-sangat suka taubat manusia. Para hadirin semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah duduk di Madinah 10 tahun dan berdepan dengan bermacam-macam sabotaj, siapa fikat terpaksa kena lawan bersenjata nah. Maka siapa ketikanya Allah Ta'ala beritahu pada dia, hey Muhammad, akan sampai masanya mu akan pergi ke Mekah. Adi bahawa ayat laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulul masjidal haram insyaallah wa aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Ayat ni turun menerangkan bahawa Nabi mimpi, dan mimpi Nabi ni betul, iaitu mimpinya mu boleh masuk negeri Mekah. La tadkhulunal masjidal haram, la tadkhulunna, masuk la taukid, nun taukid faqilah, kedua-dua ni memberi taukid, memperkukuhkan bahawa mu akan masuk negeri Mekah sungguh-sungguh. La tadkhulunna, sesungguhnya mu akan masuk Mekah. Nabi kita beranak di Mekah, besar di Mekah, rumah tangga dia kampung halaman di Mekah, tapi dia kena halau keluar daripada Mekah dengan pakatan tertentu. Maka terpaksa Nabi kita berhijrah daripada Mekah, tinggal Madinah sebatang kara. Dia dengan tua dia je, isteri tinggal di Mekah, rumah tangga tinggal di Mekah, sahabat anak tinggal di Mekah. Para hadis semua kalau kena kita lah, tak jauh bala. Kalau kena kita terpaksa tinggal kampung halaman dan pergi ke tempat yang kita sendiri tidak tahu nasib kita belah mana, kita berasal lagu mana. Tengok putih mata anak, tengok putih mata bini, tengok kampung halaman, akan terasa sesuatu yang selalu berat untuk nak tinggal. Kerana perjuangan, bukan kerana duit, kerana perjuangan kau lagi berat. Kalau kerana duit, orang rela pergi Singapura, orang rela pergi kota Australia, orang rela pergi ke mana-mana kerana menego. Ini masalah perjuangan. Ya, tak ada nilai ekonomi kita panggil sekarang. Nilai ekonomi tak ada. Tapi oleh kerana barang ni barang betul, Allah Ta'ala berkata, maka Nabi kita buat segala-galanya hingga siapa terpaksa nusuk dalam gua Ghar Thawr, dalam gua apa ni, dalam gua Ghar Thawr, Bukit Thawr, tempat Nabi kita nusuk pahlawan masih ada lagi. Tuan-tuan pergi ke Mekah bolehlah panjat naik tengok bagaimana susah Nabi kita. Baiklah, siapa sana hati Nabi ni ingat ke Mekah, berkapung lamai orang panggil, ingat ke Mekah, ingat ke bini, ingat ke tanah air apa semua sekali. Turun ayat, hey Muhammad, mu akan boleh masuk Mekah semula. La tadkhulunna, masuk Mekah muhalliqin, masuk Mekah ni tujuan nak buat umrah. Dan mu boleh sempurna umrah dengan keadaan boleh cukur dah. Arti siapa sudah tahallul kita panggil, boleh cukur dah. Maka Nabi pun beritahu pada umat-umat, pada jemaah-jemaah dia, tuan-tuan semua, saya mimpi boleh balik ke Mekah, ziarah Baitullah, jumpa dengan adik kakak, jumpa dengan sahabat anda, dan Tuhan berjanji dengan aku boleh kerja nusuk kita ni tanpa sudah. Siapa tahu Nabi istihad nak keluar Mekah, maka Nabi pun keluar nak pergi ke Madinah. Ramai orang tu suka belaka pakak pergi ke Mekah, ziarah Baitullah, jumpa sahabat anda, nak muhajirin golongan yang orang asal Mekah mai ke Madinah, tentu dah nak balik semula ke kampung halaman. Nabi kata, aku sayang ke Bukit Uhud, dan Uhud juga sayang pada aku sayang kepada Batha, dan Batha juga sayang pada aku. Ada sahabat Nabi buat pantun, buat syair bagaimana rindunya dia pada bukit-bukit Mekah, walaupun bukit tu gersang, tak ada apa, tapi cinta manusia. Orang tua kata manusia petang-petang balik ke rumah,
burung dia balik sarang, walaupun sarang dia canggung kayu je, tapi burung tupai berapa dia balik petang duduk atas canggung dia, apa sarang dia, walaupun sarang sendiri daripada gating-gating kayu, tapi itu kesayangan makhluk Allah Ta'ala. Lebih lagi manusia sayang pada kampung halaman tanah air Sabah anda apa semua sekali. Bila sampai di Hudaibiyah, orang sekat kerajaan Mekah sekat tak beri Nabi kita pergi ke Madinah. Ini cerita masyhur. Boleh punya boleh apa nama ni, buat perjanjian orang panggil Suluh Hudaibiyah, perjanjian. Dalam perjanjian ni paksa kena balik ke Madinah semula. Dan dalam perjanjian juga banyak kelus-kelus, banyak pasal-pasal ada bab-bab yang nampak terang-terang beralih pada orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah kata, kerajaan Mekah kata, belah mana pun mu tak boleh pergi ke Mekah tahun ni, pusing ikut mana pun sekalipun. Kenapa? Kalau mu pergi tahun ni, image kerajaan aku jatuh, kerana kerajaan aku halau mu keluar. Bila mu mari apa boleh masuk lalu, image aku nak jaga image lah. Jok jam hari tu pak lala ni jaga image, nak jaga puyuk nasi apa ni lah. Nabi kata apalah, nyebabkan sahabat-sahabat Nabi ni kalau kecik udah kat orang yang berontak lah. Percaya tak percaya belah mana Nabi kata dia mimpi boleh masuk Mekah, tiba-tiba tak boleh masuk Mekah. Bahkan tak boleh masuk Mekah pula ada syarat-syarat tertentu yang kalau orang Mekah mari ke Madinah dalam perjanjian ni kena hantar balik. Tapi kalau orang Madinah balik semula ke Mekah tak payah hantar balik. Mana Nabi kata ya, tak payah, yes, semua yes semua. Nyebabkan orang ramai macam nak berontak lah. Akhir sekali Nabi kata kita terpaksa tahallul sini lah. Nabi kita suruh orang ramai cukup pada situ sebagai tahallul, nak sembelih apa sembelih sini lah. Nyebabkan sahabat-sahabat Nabi termasuk Sayyidina Umar sendiri, dia pun, ya Rasulullah, tidakkah kita ni atas hak, puak-puak tu atas batil? Nabi kata ya. Nabi kata percaya kau dak aku Nabi, anak Nabi Ibn Abdul Muttalib, aku Nabi yang anak Abdul Muttalib. Jok detuk aku dah orang berjeru, pok aku sama telah lama tak ada tengok, tak ada mati kecil. Aku ni cucu Abdul Muttalib. Mu tahu kau detuk aku Abdul Muttalib. Sebab begitu Nabi kita apa nama orang panggil beri kenyataan yang benar-benar sepit dah panggil, sakut tali dah panggil. Akhir sekali balik, walau bagaimanapun balik ke rumah Nabi kita, balik ke khemah dia dengan keadaan muka merah. Isteri dia Ummi Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia kata, ya Rasul, pusing gapo? Mu suruh orang cukup kepala, orang pakai kasih cukup belakang nak masuk Mekah juga. Mu sendiri panggil halal, panggil tukar cukup, hidup luar khemah ni, biar orang cukup kepala mu, biar orang tengok belakang mu cukup kepala. Orang nak buat takkanlah mu seorang cukup, orang lain lagi Mekah cukup ke Mekah tak pernah siapa. Nabi kita betul fikir Ummu Salamah ni betul, pakai muslimat ni betul. Nabi kita panggil seorang tukar cukup kepala dia tengah-tengah lama. Bila menyebabkan bila orang ramai tengok Nabi cukup kepala, orang lain pun mu pakai cukup, aku terpak bila cukup teriak setengah-setengah teriak. Tu ayat inna fatahna laka fathan mubina. Muhammad, kerjamu ni walaupun nampak salah dari segi strategi zahirnya, tapi sebenarnya ini fatahna, satu kemenangan. Bila kemenangan, sahabat Nabi tak faham lagi belah mana menang. Rupa-rupanya dalam perjanjian, antara perjanjian tu, di antara perdamaian rakyat dalam masa 10 tahun ni kita tak sampai. Orang Mekah tak usah lawan orang Madinah, orang Madinah tak usah lawan orang Mekah. Dalam masa tak perang ni lah Nabi kita kirim surat pada raja-raja negeri lah, pada raja Mesir Muqawqis, pada raja Iran Farsi, pada raja Rom Kaisar, apa nama ni, pada raja-raja tu terima Islam. Aslim taslam yu'tikallah ajaka marratan. Tuan semua, tuanku masuk Islam aja, tak payah patik pergi, masuk Islam aja, yu'tikallah ajaka marratan. Allah Ta'ala akan beri pahala 2 kali ganda. Fa in tawallaitum fa innama 'alaika ismul arisiyin. Kalau mu tak masuk Islam juga, segala rakyatmu, hak kampung, hak bandar, hak pak tani, hak pak gapo naik tak betul kepala mu belaka. Ni cara Nabi kita berdakwah, tidak nak tukar orang, tidak nak alih ketua negeri tu ganti dengan dia je. Nabi kita nak tukar otak, nak tukar minda, kita panggil, nak tukar fikiran je, supaya tinggal syirik,
ambil tauhid pada Allah SWT. Ni tak bersalah. Pakhlala ni pun kita dengan orang putih, kita dengan orang Amerika, kita dengan orang Cina, kita dengan India, bukan apa dah nak tukar kepala, nak tukar otak tu. Yang otak jangan ada otak syirik, jangan ada otak kufur, terima agama Islam. Tak ada masalah. Bumi ni bumi Allah Ta'ala, udara hak menyawa ni pun udara Allah Ta'ala, air hak meminum pun Allah Ta'ala belaka. Tak ada sebab kamu tidak berterima kasih pada Allah Ta'ala yang memberi pada kamu begini kebaikan. Ni cerita juga dia apa? Air perlan. Rupa-rupanya memanglah kemenangan sungguh. Dia Nabi kita kirim surat. Sahabat-sahabat Nabi pergi ke Mekah, kecek Islam, royak masalah iman, masalah syurga, tak ada apa dia lawan. Kenapa? Kerana ada dalam perjanjian. Janjiannya masa 10 tahun dia tak perang. Nak dakwah dah pergi lah. Rupanya bersebar 10 tahun, 5 tahun kemudian boleh masuk negeri Mekah dan tidak ada melawan. Sedikit darah pun tak ada. Pakar Abu Sufyan, pakar apa semua sekali pun terima Islam apa semua sekali. Itu ayat ni juga. Idza jaa nasrullahi fath. Bila datang pertolongan Allah dan pembukaan di sini maksudnya sama ada buka kota Mekah boleh orang Islam masuk, atau maksudnya pembukaan pintu hati. Kerana hati kita ni mula-mula sekali tertutup pintu hati ke, terbuka pintu hati ke, menyebabkan terima tak terima Islam. Hak mana terbuka pintu hati dia terima Islam. Kerana Islam ni pun bukan kira nak perang, tak, kira nak tukar otak, ya, tukar fikiran dia orang panggil, bukan masalah perang, tidak. Bila mu tengok tolongan Allah ya Muhammad, dan mu tengok negeri Mekah jatuh tanganmu, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan dia bila mu tengok orang berduyur-duyur masuk agama Islam, fasabbih bihamdi rabbika, hendaklah kamu bertasbih muji-muji Tuhanmu, wastaghfirhu, tak apunkan dia. Ni cara menyambut kemerdekaan. Cara menyambut kemerdekaan hak Allah Taala sebut dalam Quran dengan cara menyambut kemerdekaan ini hak kita tengok depan mata kita, baik negeri kita, baik negeri orang, cara lagu lain. Cara hak manusia buat lah ni bila sambut kemerdekaan, sambut Malaysia ke, kemerdekaan Malaysia ke, kemerdekaan Australia ke, kemerdekaan Indonesia ke, kita tengok dengan tari menari, dengan bunga api, dengan berapa, terlupa habis surah, terlupa habis masjid, terlupa habis nama Allah SWT. Allah Ta'ala kata bila negeri Mekah jatuh, pusat dakwah di Mekah bila jatuh, naklah kamu tasbih. Allah Subhanallah, pujunya Tuhan. Nak buka pintu hati orang ni bukan senang, bukan boleh dia belah dada, hoyok hati dia, bukan. Terbuka pintu hati kerana kuasa Allah Ta'ala. Yang pada ayat hak Nabi baca di Madinah tu, ayat tu juga hak baca di Mekah pun. Hak tu lah yang berlaku. Ukur iman tu dia sebut dah di Mekah hari tu, tapi apa tak terbuka? La ni baru terbuka kenapa? Ni kau tidak ada kerana Ta'ala. Dengan sebab tu bila negeri Mekah jatuh, mula-mula sekali mu kita sebut subhanallah, mau suci Allah daripada segala kekurangan. Kami semua ni jenis kurang, tak cakap nak berdoa, tak cakap nak berdakwah, tak cakap nak berapa. Tebal-tebal berdoa, tebal-tebal berdakwah, kami pula kena tagur, kena baling, kena lari, kena ayat SA, kena berapa, kena macam-macam, tak boleh, tak banyak perkara. Bila terbuka pintu hati, Tuhan kata hendaklah kamu ingat Allah Ta'ala, wastaghfiruhu, tak apalah. Boleh jadi ketika tu tak terbuka pintu hati kerana ada benda-benda tertentu, kerana ada orang panggil akidah tak betul lagi, apa orang panggil tak betul. Boleh jadi ada orang nak marah, boleh jadi ada orang nak berontak, boleh jadi orang buat tu. Jadi kesalahan-kesalahan ni perlu minta ampun. Jadi kesimpulannya, bila kita buat perayaan kemenangan kita, menang pilihan raya ke, menang Kelantan ke, menang Malaysia ke, jangan cepat lupa Tuhan. Kerana segala-gala yang berlaku ni Allah berlaku. Maka tak ada sebab mu lupa Allah Ta'ala, mu tunjukkan kebolehan saja, jangan. Itu mempertuhankan hawa nafsu, bukan bertuhan pada Allah. Innahu kana tawwaba, kanunnya Allah Ta'ala ni memang sangat-sangat suka manusia bertaubat. Manusia ni sini makhluk yang akal pada dia, syaitan pada dia, nafsu pada dia, syaitan pada dia, malaikat pada dia. Maka sekali-sekala manusia ni ditindih oleh syaitan, menyebabkan akalan kita, agama kita lemah. Tindih dia. Ketika tu orang yang akan buatlah macam-macam dosa, galak tak tahu pasal, perayaan tak tahu pasal apa semua sekali, lupa Ta'ala. Sedangkan bagian-bagian canggah dengan keadaan Allah Ta'ala dan canggah dengan logika sendiri. Inilah dua ayat kita baca pagi ini, mudah-mudahan akan menjadi manfaat besar pada kita. Sama ada saja, sama ada tambah tiada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Banyak.